Hai, saya Nur Syafiqah Diana binti Muhammad Suki dari kelas 5 Beta. Ingin menyampaikan tentang Perlembagaan Persekutuan Bab 2 Tingkatan 5. 1. Latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Apabila merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Asas pembentukan perlembagaan. Perlembagaan persekutuan berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip. Undang-undang Inggeris disesuaikan dengan nilai tempatan. Undang Negeri Melayu. Raja sebagai pemerintah, rakyat memberi ketaatsetiaan. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Undang-undang bertulis di negeri-negeri Melayu termasuklah Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Belum kedatangan kuasa barat, negara kita sudah mempunyai undang-undang dan adat Melayu yang digunakan sebagai asas perlembagaan. Undang-undang ini menjadi panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Undang-undang di negeri-negeri Melayu mengalami perubahan demi perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga kemunculan dan pengenalan undang-undang dari barat sekitar awal abad ke-19. Inggeris. British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat NNS yang dikenali sebagai Charter of Justice. Diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS sahaja diguna pakai. Contohnya Charter of Justice 1807. Di Sarawak pula terdapat The Sarawak Application of Law Ordinance 1949 yang menggunakan the Common Law of England. Di Sabah, terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Charter of Justice di negeri-negeri Selat terdapat 3. Charter of Justice 1 pada tahun 1807 mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Charter of Justice 2 pada tahun 1826 menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Dan Charter of Justice 3 pada tahun 1855 mewujudkan mahkamah Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang. 2.2 Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Pada tahun 1877, mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak yang dipengerusikan oleh Raja Muhammad Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak berperanan untuk menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya, peranan yang sama ini dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Pada tahun 1946, undang-undang di NNS digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu NNMB digubal oleh Majlis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu NNMTB pula digubal oleh Majlis Negeri. Tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang. Kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Pada tahun 1957, Suruhanjaya Perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
atau Suruhanjaya REG. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. 2.3 Ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi dan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Perlembagaan mempunyai dua ciri utama, iaitu tradisional dan moden yang diperlukan bagi kestabilan serta kemajuan negara. Moden terdapat 4. Yang pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Berdasarkan pemerintahan beraja, demokrasi berparlimen, YDPA sebagai pemerintahan tertinggi negara dan juga pada peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri dan tonggak kehormatan dan keadilan. Yang kedua, agama Islam. Pada zaman British, raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja. Adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Selepas merdeka, agama Islam bagi negeri Melayu terletak di bawah kuasa raja di negeri masing-masing. Yang ketiga, bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan. Dan yang keempat, itu yang terakhir, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Manakala selepas merdeka, YDPA memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Ciri moden pula ada 3. Yang pertama, kerajaan persekutuan mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan diberi kuasa dalam bidang tertentu. Apabila Malaysia dibentuk, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi. Sistem demokrasi berparlimen, iaitu yang kedua. Asas kepada demokrasi ialah pilihan raya umum pada tahun 1955. Memberi kebebasan kepada rakyat memilih wakil pimpinan dan menubuhkan kerajaan. Dan juga bertanggungjawab sepenuhnya menjalankan pilihan itu. Dan yang terakhir, kewarganegaraan. Diperkenalkan pada tahun 1948 melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dikategorikan sebagai rakyat raja dan kerakyatan British sekiranya dilahirkan di Melaka atau Pulau Pinang, melahirkan kewarganegaraan kepada rakyat. 4. Pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Menyesuaikan peruntukan negeri baharu ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri yang sedia ada. Pindaan Perlembagaan 1963 selepas pembentukan Malaysia memasukkan kuasa baharu pada bahagian tertentu bagi menyesuaikannya dengan keperluan semasa. 3 perkara utama yang berlaku dalam pindaan Perlembagaan 1963 iaitu struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan jawatan yang di-Pertua Negara. Struktur Mahkamah Atasan. Terdapat model Mahkamah Tertinggi England, Mahkamah Atasan iaitu Mahkamah Persekutuan dan juga Mahkamah Rayuan. Pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo pula, kekalkan Mahkamah Tinggi Malaysia Malaya menguruskan soal kehakiman di Sabah dan Sarawak, Ketua Hakim Borneo. Manakala jawatan yang di-Pertua Negeri pula Sabah dan Sarawak dan dilantikkan yang di-Pertuan Agong. Pindaan Perlembagaan 1965. Usul daripada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj pada tarikh 7 Ogos 1965 dan bertujuan membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Sekian, terima kasih.